Dari segi al-lughah ataupun menurut bahasa, al-sunnah bermaksud kelakuan atau perilaku, cara hidup, sikap serta pendirian seseorang. Al-sunnah juga merujuk kepada al-tariqah yang bermaksud cara dan perwatakan seseorang. Selain itu, al-sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua selepas Al-Quran. Al-sunnah menurut istilah pula mempunyai pelbagai definisi. Definisi-definisi ini telah dikemukakan oleh para ulama mengikut bidang ilmu dan jurusan masing-masing, iaitu dalam ilmu hadith, usul fiqh, dan juga akidah. Istilah bagi al-sunnah dalam ilmu hadith merujuk kepada perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan, gambaran, sifat serta riwayat hidup baginda sama ada sebelum ataupun selepas baginda diutuskan sebagai nabi. Selain itu, al-sunnah dari sudut al-hadith juga bermaksud memberi implikasi hukum syarak ataupun tidak. Al-hadith lebih mementingkan dan menitikberatkan terhadap apa yang telah disampaikan daripada nabi sebagai seorang insan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi contoh ikutan terbaik untuk seluruh manusia, sama ada dalam bentuk perwatakan, kepribadian, sejarah hidup, percakapan, perbuatan dan seterusnya, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW tanpa mengambil kira sama ada ianya mempunyai implikasi hukum ataupun tidak. Istilah bagi al-sunnah dalam ilmu usul fiqh pula, al-sunnah adalah sesuatu yang datang daripada Rasulullah selain daripada Al-Quran, sama ada dalam bentuk perbuatan, percakapan ataupun persetujuan yang berkaitan dengan pensyariatan dan penetapan hukum syarak. Ahli usul fiqh lebih memfokuskan kajian dan penyelidikan mereka hanya kepada Rasulullah sebagai sumber hukum syarak. Oleh itu, apa yang menjadi perhatian mereka ialah perkataan, perbuatan dan persetujuan ataupun pengakuan daripada Rasulullah yang mempunyai kaitan dengan proses penetapan hukum sahaja. Menurut mazhab Hanafi, al-sunnah adalah sesuatu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah secara konsisten, walaupun kadangkala baginda meninggalkannya tanpa sebarang sebab dan alasan. Menurut mazhab Maliki pula, al-sunnah merupakan sesuatu amalan yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengerjakannya, dan pada masa yang sama tidak dihukum jika orang itu meninggalkannya. Manakala menurut mazhab Syafi'i pula, al-sunnah merupakan sesuatu amalan yang terpuji dan tidak dikeji ataupun tidak dihisap jika orang itu meninggalkan amalan tersebut. Seterusnya, menurut mazhab Hanbali, al-sunnah adalah sesuatu amalan yang akan diberi pahala kepada orang yang melakukannya dan tidak dihukum bagi orang yang tidak melakukannya, atau ianya adalah ketaatan yang tidak wajib. Oleh itu, pengertian istilah al-sunnah dari pelbagai perspektif ahli usul fiqh ini dapat disimpulkan bahawa al-sunnah mempunyai implikasi hukum sama ada ianya bersifat mulzim daim ataupun mulzim ghairi daim. Istilah bagi al-sunnah dalam ilmu akidah ialah ulama akidah mendefinisikan al-sunnah sebagai hidayah yang dibawa oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, sama ada dalam bentuk ilmu ataupun i'tiqad, perbuatan dan perkataan, dan ianya merupakan sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan. Orang yang mengikuti dan mematuhinya akan mendapat pahala, tetapi bagi orang yang meninggalkannya akan dicela ataupun dihisap. Ulama akidah berpandangan bahawa al-sunnah merupakan semua perkara yang datang daripada Rasulullah, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Selain itu, ijtihad para sahabat juga termasuk, sama ada ianya berkaitan dengan persoalan hukum hakam ataupun tidak. Pembahagian ilmu hadis dibagikan kepada dua, iaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Hadis riwayah adalah ilmu yang berkait dengan sanad sesuatu hadis itu melalui daripada segi sudut
perawi-perawinya dan juga penerimaan hadis tersebut. Ilmu hadis diriwayah ini pula adalah ilmu yang membahaskan mengenai kandungan dan makna yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dan kita juga boleh panggil ilmu hadis diriwayah ini sebagai ilmu fiqhul hadis. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, kebanyakan para sahabat masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan ilmu hadis riwayah secara formal. Namun, ada di kalangan mereka yang pandai menulis. Antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan lain-lain lagi. Bermula kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar, mempelajari, meriwayat, mengumpul dan mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW. Perkembangan ilmu hadis riwayah bermula pada zaman sahabat. Namun pada waktu ini, ilmu ini belum lagi disusun dan belum lagi dibukukan dalam bentuk kitab. Dalam ilmu ini, para sahabat mempraktikkan beberapa kaedah dan dasar-dasar tertentu dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya, para sahabat sangat-sangat teliti dan berhati-hati dalam memastikan kesahihan setiap hadis yang ingin diriwayatkannya dengan menyelidik keadaan perawi dan periwayatan mengikut disiplin ilmu hadis riwayah.